Mungkin akan diperjelaskan nanti Quran bukan sekadar hanya untuk dibaca. Tetapi yang paling penting sekali adalah memahami isi kandungannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada yang sedang menonton rancangan ni hari ni. Seperti yang dijanjikan, hari ni kita akan menjawab persoalan anda berkaitan dengan Tin Quran tu apa. So, pastikan anda tonton sampai habis. So, bersama dengan saya, barisan panel yang kami bawakan khas untuk menjawab setiap persoalan. Antara dia adalah wakil daripada Tin Quran sendiri, yang mana kita akan bertanyakan soalan-soalan panas kepada beliau. So, saya persilakan, saya selamat datang kepada saudara Nazmi kita. Dan yang kedua, saya bawakan khas daripada Selatan, Ustaz Abajid, seorang tenaga pengajar yang popular di bahagian Selatan. Selamat datang kepada Ustaz Abajid. Dan yang satu ni memang tak asing lagi lah. Kalau di belah utara ataupun satu Malaysia, siapa yang tak kenal dengan Tuan Guru Syahul Hamid kita, pengasas kepada Yayasan Al-Fil Filani kita. Selamat datang kepada Tuan Guru kita. Dan yang terakhir adalah kita punya panel, pencetus ummah Mohsin Ahmad yang dikenali sebagai Ustaz Puma. So inilah barisan-barisan yang kita akan bawa untuk menjawab persoalan anda berkaitan dengan Tin Quran tu apa. So pastikan anda stay sampai habis. Kita pergi kepada soalan pertama. Kita pergi soalan pertama kita, iaitu soalan yang paling ramai orang tanya. Tin Quran tu apa? So yang paling layak untuk menjawab persoalan Tin Quran tu apa, tak lain tak bukan wakil daripada Tin Quran tu sendiri, iaitu saudara Nazmi. Okey saudara Nazmi, saya ada beberapa soalan panas lah, yang mana saya akan tanya untuk saudara Nazmi. Soalan yang kerap kali orang tanya, Tin Quran tu apa? So boleh tak saudara Nazmi terangkan kepada kita punya penonton? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada tuan moderator kita, iaitu Encik Fakhrul Razi. Alhamdulillah. Terima kasih juga sebab invite saya dekat dalam podcast kali ini. Alhamdulillah. Jadi Tin Quran tu apa tuan-tuan dan puan-puan? Tin Quran tu adalah satu kaedah untuk kita belajar macam mana kita nak memahami bahasa Quran dengan sangat-sangat mudah. Dan apa yang kita buat kajian, apa yang kita hari ini kita kolaborasi, yang kita dapati lebih kurang 77,429 patah perkataan dalam Quran, di mana hari ini kalau ikutkan manusia biasa, contohnya macam saya sendiri, mungkin nak habiskan semua perkataan tu mungkin ambil masa berbelas tahun. Tapi dengan kaedah Tin Quran hari ini kita keluarkan dan kita dapati ada 900 perkataan yang sangat banyak diulang dalam Quran. Dan kita keluarkan perkataan tu, kita jadikan modul dalam bentuk aplikasi supaya orang-orang yang biasa, orang-orang yang hari ni zero, yang tak ada basic dalam Quran, yang tak ada basic untuk kita faham bahasa Arab, insya-Allah menggunakan aplikasi ini dengan kaedah dan cara yang sangat singkat untuk kita faham. Oh, dahsyat. So, dah tentu sidang penonton kita nak tanya, macam mana nak dapatkan Tin Quran tu? Okey. Untuk pengetahuan semua, boleh dapatkan pergi di laman web www.tinquran.com dan boleh download di situ, boleh gunakan di situ, boleh daftar di situ. Dia sekejap je, mudah saja untuk kita dapatkan. Lebih kurang dalam 2 ke 3 minit, kita boleh daftar di situ dan kita boleh buat pembelian di situ. Dan lagi mudah untuk kita dapatkan dengan seluruh wakil pengedar-pengedar kita di seluruh Malaysia dan di seluruh dunia. Setakat ni, Encik Bob. Okey, tadi saudara Nazmi ada bagi tahu boleh belajar daripada zero hingga faham 80% Quran. So, sidang penonton kita dah tentulah nak tahu kan berapa lama tempoh dia. Tapi saya nak reserve dulu soalan tu. Sebab kita ada banyak lagi soalan yang kita nak tanya kepada saudara Nazmi ni. So, kita nak pergi terus kepada panel kita yang kedua, iaitu Ustaz Abajid. Kita pergi pada panel kita. So insyaAllah, Ustaz Abajid, boleh saya nak tanya satu soalan? Soalan ni kira soalan yang hot jugalah. Sebagai orang Islam, perlu tak kita ni belajar bahasa Al-Quran? Tu soalan dia Kak Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Menyebut tentang soalan perlukah kita
sebagai orang Islam memahami, mempelajari bahasa Al-Quran? Jujurnya kalau kita tanya, apakah itu bahasa Al-Quran? Tak ada orang boleh nafikan bahawa bahasa Al-Quran ialah bahasa Arab. Dan ada orang yang kata bahasa Arab ialah bahasa Al-Quran. Jadi untuk kita memahami bahasa Al-Quran, kita mesti memahami bahasa Arab. Dan tidak semestinya orang yang pakar dalam bahasa Arab sahaja boleh memahami Al-Quran. Bahkan orang-orang yang tidak mempelajari selok-belok nahu sorof Al-Quran, ada kemungkinan untuk dia faham Al-Quran sekiranya dia mempunyai vocab ataupun mufradat yang banyak tentang kalimah-kalimah dalam Al-Quran. Jadi bila ditanya perlu ke tak perlu, jawapan dia biarlah saya kongsikan 2 potong ayat Al-Quran. Yang pertama, Allah sendiri yang menyebut dalam Al-Quran bahawa aku sesungguhnya wala a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami ni menjadikan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Apa tujuan dia Allah jadikan dalam bahasa Arab? La'allakum ta'qilun. Supaya kamu semua wahai manusia berakal, memahami apa yang aku nak sampaikan. Persoalan dia, adakah kita telah pun memahami bahasa Arab supaya kita jadi seorang yang berakal, memahami selok-belok undang-undang yang Allah tetapkan dalam Al-Quran? Jadi untuk capai apa yang Allah nak dekat kita, wajiblah kita, ni jawapan dia, wajib sebenarnya kita memahami Al-Quran. Wajib. Kita bukan sekadar nak baca dapat pahala sahaja, tapi kita nak juga faham apa yang Allah sampaikan. Bayangkan surat cinta yang kita dapat. Kalaulah yang berkenan dekat kita orang putih, kan? Tiba-tiba satu habuk kita tak faham. Yang kita tahu I love you. Yang hujung tu I love you. Yang sebelum tu ditulis start daripada hi, I am sekian-sekian apa semua. Kita tak faham sikit habuk. Kita pasti akan berusaha apakah isi kandungan surat tersebut yang panjang berjela. Contohnya. Tapi bayangkan Al-Quran yang Allah turun kat kita sejak beribu tahun lepas. 1400 tahun lepas. Dan kita kenal Al-Quran sejak daripada kecil. Tiba-tiba kita tak cuba untuk memahami. Alangkah ruginya orang yang tak cuba untuk faham Al-Quran kerana Allah menempelak orang-orang yang sebegini dalam ayat yang kedua yang saya nak kongsikan daripada surah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kami telah pun jadikan penghuni-penghuni neraka Jahannam ini dari kalangan banyak, dari kalangan jin dan manusia, ramai jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Siapakah jin dan manusia yang terperosok masuk dalam neraka yang Allah sediakan untuk jadi habuan neraka tadi ni? Mereka ada 3 ciri. Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi tak cuba pun untuk memahami apa yang ada di dalamnya. Dalam apa? Takkan dalam neraka. Dalam Al-Quran. Sebab Allah sebut Al-Quran tadi untuk kamu faham tapi tak cuba faham. Ada hati tak faham. Tak cuba untuk belajar. Yang kedua, lahum walahum a'yunun la yubassiruna biha. Dan bagi mereka Allah sediakan mata, tidaklah pula mereka gunakan untuk melihat, memerhatikan ayat-ayatnya, memerhatikan kebesaran Allah melalui ayat tersebut, makna-maknanya. Itu jenis yang kedua, sifat yang kedua penghuni neraka dari kalangan jin dan manusia. Dan sifat yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka juga ada telinga, boleh dengar, tapi la yasma'una biha. Mereka tidak cuba untuk mendengar ayat-ayat Allah yang nak disampaikan. Adakah manusia dan jin ni mereka memang tak boleh nak faham, tak boleh nak melihat, tak boleh nak mendengar? Jawapan dia memang mereka dibekalkan semua alat ni untuk melihat, mendengar, memahami. Tapi yang Allah pertikaikan di sini bukan mendengar pertuturan biasa, bukan melihat
alam semesta kosong begitu saja, tapi melihat dengan memerhati ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala bagi ayat yang lebih pedih di hujungnya. Ayat ni memang siapa perhati betul-betul, dia rasa macam lepas ni tata aku ni jalan macam 2 kaki, tapi sebenarnya di sisi Allah jalan macam 4 kaki. Sebab apa? Allah sebut ulaika kal an'am. Mereka yang tak ada hati, tak ada telinga, tak ada mata yang melihat, mendengar dan juga memerhati, memahami makna Al-Quran ni, mereka itu ibarat al-an'am, haiwan ternakan. Allahu Akbar. Kita ada tak bela binatang? Ada. Ada. Tapi tata dalam rumah kita sama dengan binatang tu. Sebab kita tak gunakan hati, mata dan juga telinga kita dengan baik. Ulaika kal an'am. Mereka itu ibarat binatang ternakan. Dan yang ni lagi pedih. Bal hum adal. Bahkan mereka lebih dahsyat daripada binatang tersebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey. Ulaika humul ghafilun. Kerana mereka itu dari kalangan orang-orang yang lalai dan leka. Jadi cukuplah 2 potong ayat ini untuk menjawab persoalan, perlukah kita sebagai orang Islam faham ayat ataupun Al-Quran? Allahu Akbar. Terima kasih banyak Ustaz. Saya dengar ayat yang last tu, balhum adal. Bahkan mereka lebih sesat. Allahu Akbar. Saya yang dengar ni tuan-tuan dan puan-puan, yang duduk dekat atas stage ni, walaupun dekat sini sejuk tuan-tuan dan puan-puan, kan? Belakang ada pantai. Tapi rasa macam, ya Allah, macam kena headshot tuan-tuan dan puan-puan. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Saya ada satu soalan sebenarnya lagi kat Ustaz ni. Ustaz banyak mengajar orang dekat kuliah masjid, kuliah di masjid-masjid, di madrasah-madrasah untuk kata memahami ataupun untuk belajar bahasa Quran ni, untuk belajar Quran khususnya lah. So pertama kali kan Ustaz jumpa tim Quran ni, macam mana perasaan Ustaz? Apa yang Ustaz fikir? Soalan ni menarik sebab dia berkaitan dengan pengalaman saya sendiri tentang tim Quran. Sebaik sahaja saya diperkenalkan. Ketika nama tim Quran disebut, saya hanya membayangkan dia sangat sinonim dengan saya sebab saya duduk dalam dunia mengajar Al-Quran. Tapi apa yang saya ajar hanyalah membaca untuk bacaan bertajwid. Okey, ajar menghafal ayat Al-Quran. Kemudian saya ceritakan maknanya dan juga tadabbur. Okey. Tapi saya tidak ada satu kemampuan untuk membuatkan mereka dapat ingat macam mana saya ingat. Dapat hafal dan tahu maknanya macam mana saya hafal. Tapi selepas saya bedah, inilah dia rupanya tim Quran, saya rasa sangat teruja kerana selama ini kalau ada orang yang datang dekat saya, Ustaz, boleh tak tolong latih saya ingat makna Al-Quran? Macam mana Ustaz ingat? Saya kalau ikutkan dapat ingat makna Al-Quran dengan baik ni ambil masa bertahun. Daripada tadika telahlah dengan pastinya, dengan taski abimnya, dengan zaman sebelum sekolah rendah. Ayah dah dedahkan. Kemudian masuk sekolah rendah, sekolah agama Islam, sekolah rendah Islam juga. Kemudian sekolah menengah pun sekolah agama juga. Didedahkan dengan Al-Quran dan juga terjemahan. Tapi untuk ingat makna, saya kena tunggu sampai duduk di Madinah. Baru saya dapat ingat makna Al-Quran itu dengan baik. Tapi bila saya tengok tim Quran, dia adalah satu sistem yang melatih orang ingat makna Al-Quran tanpa kerja yang berat. Apa maksud saya kerja berat? Saya kena saring ayat-ayat tersebut, pilih perkataan yang saya suka. Okey, kemudian saya tulis kalimah tersebut, saya tulislah terjemahan dia. Itu saya saring. Ada yang saya main tulis je tu atas Quran tu. Waktu tu mana ada lagi Quran harfiah. Cerita 10-15 tahun lepas. 20 tahun lepas mana ada lagi. So inilah kerja-kerja yang perlu dibuat untuk orang yang nak hafal makna Al-Quran. Tapi hari ini dengan sekali petik, kita akan terus petik. Dan mungkin sampai 100 kali petik kita tak akan rasa letih.
Dan kita tak tahu sebenarnya di saat itu otak kita sedang bekerja keras dalam keadaan enjoy. Hasil dia apa? Selepas 15 minit kita dapat 10 perkataan Alhamdulillah. Selepas setengah jam rasanya dapat lebih daripada tu. Dan jarang kita jumpa orang yang main ataupun geledah ting Quran, dia akan peruntukkan masa dia 5 minit sahaja. Boleh dikatakan kesemua ahli kelas saya tak boleh cakap ahli kelas saya ni anak murid tau. Sebab mereka semua lebih berumur daripada saya. Okey, tak ada pun yang lebih muda daripada saya ataupun sebaya, tak ada. Yang ada semua yang berumur. Sampai ke tahap yang terkini. Salah seorang anak murid umurnya lebih kurang 70-an. Dia selalu screenshot dia punya performance yang ada 4 bar tu kan. Dan bar yang paling hijau tu. Bar tu paling dia suka. Sebab apa? Yang tu menunjukkan kalimah yang dia strong. Dia selalu tunjuk kat saya performance dia. Dan yang terkini dia tunjuk dia dah pun strong sampai 820 patah perkataan. Subhanallah. Umurnya 80 lebih. Dia setiap kali berdepan dengan saya, dia boleh jatuhkan air mata kalau saya tak halang. Kalau saya tak halang ubah cerita lain, dia akan sayu. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan dia jujurnya buka tiang Quran tu dengan cucu dia. Dengan cucu dia. Dan cucu dia tolong buatkan lagu lagi pula untuk ayat perkataan-perkataan yang nak dihafal tu. So bila ditanya tentang pengalaman saya tentang tiang Quran, saya rasa seolah-olah dunia saya jadi satu dunia yang baru tentang berkaitan dengan Al-Quran apabila ada satu teknologi yang membuatkan seluruh umat Islam dapat memahami makna ataupun mengingati. Cakap faham okey lagi, tapi ingat tu yang paling mahal. Okey, itulah dia jawapan saya. Okey, tu dia. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak tanya dekat Ustaz Baji kita. So sebelum kita pergi dekat kita punya tuan guru kita. Saya ada satu soalan dekat Ustaz Nazmi. Tiba-tiba jadi ustaz pula kan. Sebab bersama-sama dengan ustaz hari ni kan. So saudara Nazmi kita, pembangunan tim Quran ni kan, dia syarikat kan mesti dia ada letakkan satu sasaran kan. Tim Quran ni sebenarnya kita nak sampaikan benda ni ke berapa ramai. Dia mesti ada satu target. So berapa anggaran atau berapa target minimum yang kita nak sampaikan ni? Satu soalan yang baik. InsyaAllah sebenarnya dalam pembikinan tim Quran, daripada awal kita dah letakkan sasaran kita. Ke seluruh dunia, bukannya di dalam Malaysia saja. Maknanya ke seluruh dunia, di Japan, di New York, ke seluruh dunia. Nama Muslim ada di situ, insyaAllah kita akan ada di situ. Argentina. Cuma figure dia, Tuan Bob, kita letakkan 100 juta kepada sasaran umat Islam faham Quran, asbab daripada usaha kita lah. 100 juta tuan-tuan dan puan-puan. Kita kat situ dulu. Saya banyak lagi soalan nak tanya ke saudara Nazmi ni. Saya pergi kepada tuan guru kita. Kan? Soalan pertama Ustaz. Saya memang, masyarakat tahu dari segi aktifnya kita punya tuan guru Ustaz Syahul Hamid kita ni, dari segi bidang dakwah, sampai beliau bina madrasah Yayasan Al-Fil Filani tu. Saya berkesempatan sampai ke madrasah beliau. Saya jadi impress dari segi setup dia, kawasan dia. Dan bila saya tanya, Ustaz, berapa kos ni lebih kurang nak bina keseluruhan komplek ni? Anggarannya lebih kurang dalam 5 ke 6 juta. Betul Ustaz? Kalau salah perbetulkan saya. So, cuma bila tadi saudara Nazmi bagi tahu sasaran untuk kita sampaikan tim Quran ni adalah 100 juta umat Islam. Saya nak tanya Ustaz soalan pertama Ustaz. Logik ke Ustaz? 100 juta umat Islam sasaran yang diletakkan ni. Boleh tak Ustaz komen sikit Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Okey, terima kasih kepada saudara Bob dengan soalan yang telah diajukan sebentar tadi. Sebelum saya nak menjawab soalan daripada saudara Bob, saya nak kata Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran tentang bagaimana sepatutnya orang Islam itu sendiri mengambil i'tibar dengan apa yang ada dalam isi kandungan Quran. Mungkin akan diperjelaskan nanti Quran bukan sekadar hanya untuk dibaca. Tetapi yang paling penting sekali adalah memahami isi kandungannya. Dan untuk memahami isi kandungan Quran ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam
dalam surah Muhammad ayat 24 dengan kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapakah kamu tidak mahu bertadabbur, mengambil i'tibar, memahami isi kandungan makna Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataupun hati-hati kamu ni semua dah mati, dah tak boleh dah nak memahami Al-Quran tu sendiri? Ataupun Tuhan dah peteri dah kita punya hati sehingga tak boleh masuk hidayah dah? Sebab tu disebutkan tadabbur. Tadabbur ni kata dengan Dr. Wahbah Az-Zuhaili almarhum dalam tafsirnya Al-Munir. Dia kata diambil daripada perkataan, kalau kita bisa dengar perkataan, mungkin minta maaf saya kalau saya cakap dubur. Dubur tu bukan sekadar kemaluan, tapi dubur tu maksudnya belakang. Bila sebut nama dubur tu belakang. Okey, kadang-kadang kita akan jumpa dalam hadis menyebutkan tentang bacalah ayat doa ini fi duburi kulli salah, fi duburi kulli salah, pada akhir sembahyang. Maksudnya bila sebut kata tadabbur, apakah hasil yang kita dapat daripada membaca satu-satu ayat? Selama ni berapa juta manusia umat Islam, 1.7 bilion umat Islam yang ada di seluruh dunia yang membaca, yang mungkin kita katakan sebahagian di kalangan mereka membaca Al-Quran. Adakah mereka memahami makna yang mereka baca? Cukuplah kita katakan dengan surah Al-Fatihah saja, Bob. Sejauh mana kita memahami makna? Jangan kata makna tersirat, tafsirnya, terjemahannya saja kita belum faham. Terjemahan saja kita tak faham. Maka inilah menjadi satu persoalan penting. Maka inilah kita katakan kenapa Think Quran, bagi saya ini adalah satu rahmat daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala melahirkan manusia-manusia yang tampil di akhir zaman ni untuk mempermudahkan Quran. Sebab itu dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat yang lain surah Al-Baqarah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah Taala sebutkan bahawa Quran ini, demi sesungguhnya kami telah mempermudahkan Al-Quran untuk diambil pengajaran-pengajaran dalamnya. Nah, mana dia manusia-manusia yang mahu untuk mengambil fikir, untuk bertadabbur dengan makna yang ada dalam ayat-ayat Quran ini. Maka inilah kita katakan satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk umat yang berada di akhir zaman ini, untuk kembali kepada Al-Quran, untuk memahami makna-makna Al-Quran. Allah permudahkan kepada kita. Inilah makna Allah permudahkan kepada kita untuk kita memahami Al-Quran. Seperti mana kata dengan Al-Fadhil Ustaz kita sebentar tadi, dengan umur 70 lebih. Saya sama pun Ustaz. Ada beberapa orang anak-anak murid saya yang dah 70 lebih dalam kelas saya, yang dah 80, yang dah 60, yang seumur hidup ni tak pernah terfikir kata mereka di usia, kita panggil usia apa? Usia emas. Kau ada usia platinum ke macam mana ke? Permata. Nah, di usia-usia, di ujung-ujung usia ni, mereka tak pernah tergambar yang kata mereka akan mampu untuk memahami makna-makna dalam Al-Quran. Walaupun bukan semua, tapi sekurang-kurangnya ketika mereka membaca, ada sedikit roh yang hadir untuk memahami makna Al-Quran. Allah permudahkan kepada kita. Kenapa kita susahkan? Dan sekarang ini Allah permudahkan dengan wujudnya Think Quran. Kedatangan Think Quran seolah-olah telah merealisasikan firman Allah, kami telah permudahkan bagi kamu Al-Quran. Fahal mim muddakir, mana dia manusia yang mahu mengikuti program ambil pengajarannya? Kalau saya kata mana dia manusia yang nak ambil program Think Quran untuk memahami makna-makna Al-Quran itu sendiri. Ya, kita renung-renung balik dengan apa yang dipersembahkan, dengan apa yang diberikan, dengan apa yang kita sumbangkan, tak berbaloi. Tak berbaloi. Kami ustaz-ustaz ni yang tak berapa nak ustaz sangat ni pun, belajar puluhan tahun untuk memahami Al-Quran tu pun susah. Bagaimana kita katakan dengan kehadiran. Bagi saya ingat kalau 30 tahun yang telah lalu, kalau ada Think Quran ni, Masya Allah, kita dah pergi
mungkin ke orang lain dah. Mhm. Kan kita boleh menjelajah dalam dunia agama ni lebih mendalam. Tapi kita ambil masa bertahun untuk kita nak belajar Al-Quran. Memahami bahasa Arab dengan grammarnya dan sebagainya. Dan sekarang dengan adanya Allah permudahkan. Allah sebut walaqad yassarnal Quran lidzikri. Kami telah permudahkan Quran untuk kamu mengambil pengajaran. Cuma sekarang ni mana dia manusia untuk nak kembali kepada Al-Quran. Ya, kembali untuk memahami. Kerana Quran bukan hanya untuk dibaca. Pertama sekali matlamat Quran untuk kita memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Dan tadi saudara Bob tanya dekat saya 100 juta. 1.7 bilion umat Islam di seluruh dunia. Maka 100 juta tu bagi saya sikit lah. Sepatutnya bukan. Sasaran kita umat Islam kena kembali kepada Al-Quran. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, dengan adanya Think Quran, dia bukan perlu orang ni kena belajar bahasa Arab, orang ni kena jadi ustaz, orang ni kena pergi duduk di Madinah, kena pergi duduk di Mesir. Tak payah. Semua tu tak payah. Yang tu cerita lain. Yang tu cerita lain, nak memahami dari sudut lain pula. Tetapi dengan hanya basic kita sebagai seorang manusia, hanya saya ingat kena reti sikit-sikit lah kot, pegang, tekan. Sampai nak tekan pun tak boleh. WhatsApp boleh. Hari-hari pegang phone. Mana ada manusia hari ni yang tak ada handphone di tangan? Betul. Beranak baru, umur baru. Daripada kecil, baby lagi mak dia nak bagi tutup mulut, dah bagi dah Quran, handphone. Baru lahir dah ada Baru akaun lahir YouTube. dah tengok. Dah ada akaun YouTube Ustaz, bukan tengok YouTube. Masya Allah. Jadi, maknanya generasi sekarang ni, pada panggil generasi Y, Z ni, belakang-belakang ni, semua dah beranak-beranak, dah pandai dah dengan IT. Sekurang-kurangnya dengan handphone dan sebagainya. Maknanya tak mustahil pada adatnya kita katakan untuk di masa akan datang, mungkin 5 tahun, 10 tahun akan datang, kita target bererti mungkin lebih cepat daripada tempoh tersebut. Dan kita katakan umat Islam seluruh dunia dah mampu bukan sekadar hanya membaca, tetapi dah mampu untuk memahami isi kandungan Quran. Walaupun mungkin bukan memahami tafsir keseluruhannya. Kena ambil masa lah sikit. Nak belajar tafsir tu makan masa. Sekurang-kurangnya faham sepintas lalu makna tersurat. Tak payahlah. Tersirat tu nanti dulu, tersurat dulu. Maksudnya yang terjemahan dulu. Sekurang-kurangnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Faham apa makna dia. Ar-Rahmanirrahim. Apa makna dia? Maliki yaumiddin. Apa makna dia? Paling-paling tidak membantu untuk khusyuk dalam solat. Dan kita tahu khusyuk dalam solat ni adalah kunci di mana manusia tu akan dibimbing oleh Allah menjadi manusia baik. Allahu Akbar. Tu dia. Kan? Terima kasih banyak Tuan Guru Syarul kita. Saya sebenarnya Ustaz, memang banyak lagi saya tulis ni soalan untuk Ustaz ni. Tapi kita simpan Ustaz. Kita simpan dulu. Untuk sidang penonton kita. Tadi Ustaz bagi tahu bila saya tanya 100 juta umat Islam, logik ke tak Ustaz? Ustaz bagi tahu jawapan kita terlalu sedikit. Sepatutnya kita letakkan sasaran semua umat Islam. Kan? Semua umat Islam kena faham Quran. Okey. Kita akan pergi balik kepada tuan guru kita lagi. Sebelum kita pergi dekat kita punya Ustaz Puma kita nak patah balik kepada saudara Nazmi kita. Saudara Nazmi kita ni sebab kita excited. Sidang penonton kita ni ramai lagi nak tahu detail berkaitan dengan Think Quran kan. Okey. Apa kelainan Think Quran dengan sistem-sistem belajar Quran secara digital yang lain? Boleh tak Tuan Nazmi perjelaskan dekat kita punya sidang penonton? Sudah tentu mereka nak tahu. Kan? Even kereta pun ada beza. Kancil Ferrari berbeza. Kan? Wira dan kembara berbeza, betul tak? Kan? Think Quran, apa kelainan dia? Okey, bukan kalau kita tengok di sisi dalam bentuk aplikasi ataupun teknologi, kebanyakannya teknologi yang sedia ada sekarang ni fokus utama kepada membaca, fokus utama kepada mungkin masuk waktu solat ataupun kiblat. Cuma intention daripada Think Quran, apa yang kita letakkan, mission kita hari ni, orang lebih memahami Quran. Bukan sekadar kita boleh membaca macam mana Tuan Guru tadi bagi tahu, tapi kita lebih memahami. Dan yang sangat-sangat unik dalam Think Quran ni,
memang kita design ikut performance orang tu. Contohnya macam saya agak mungkin lambat sikit. Jadi dia akan ikut saya punya speed, momentum. Tapi kalau ada orang yang mungkin laju menggunakan Think Quran ni, jadi dia akan personalize, ikut dengan orang tu punya spesifik cara dia belajar, macam mana dia gunakan. Dan saya nampak unit yang dekat dalam ni, dia bagi kita mengingat dengan cara yang paling mudah. Sebab apa? Dalam tempoh kalau kita konsisten, insya-Allah dalam tempoh 6 bulan memang kita dah boleh faham 80% daripada keseluruhan Quran tu. 6 bulan? Yes. Saya ada satu orang pengguna yang memang hari-hari belajar. Saya bagi tahu dengan dia 15 minit sehari. Modul tu 15 minit sehari. Dan saya sendiri terkejut, dalam tempoh 3 minggu dia dah belajar hampir 500 perkataan. Lebih kurang dalam 60%. Dalam sistem Think Quran ada total berapa perkataan yang kita akan belajar? Okey, suatu soalan yang bagus. Kita dah bawa keluar ada 900 perkataan. Di mana 900 perkataan ni sering diulang-ulang dalam Quran. Dan kalau kita boleh faham, kita boleh hafal, kita boleh ingat 900 perkataan ni, bermakna kita dah kuasai 80% daripada Quran. Dahsyat. 80%. Kalau kita ikutkan zaman saya belajar dulu, kalau nak A tu, fokus yang 80% ni dah A dah. Betul? So, kalau kita nak habiskan seluruh modul tu memang banyak. Ada 77,429 patah perkataan. Okey. Jadi kita fokus 900 perkataan ni. Biar orang kata foundation tu kuat. Okey. Maknanya asas dia dah kuat, yang lain tu. Maknanya kalau dia nak belajar perkataan lain dah, dia boleh jumpa dengan ustaz. Dan bila dia nak belajar nahwu, saraf, terjemahan dan sebagainya, dia boleh jumpalah. Sebab asas dia dah kuat. Macam ustaz bagi tahu tadi, Bismillahirrahmanirrahim, maksud dia apa? Saya ada satu, masa saya buat Think Quran, masa saya present dengan orang berkenaan dengan Think Quran ni, satu orang kawan baik saya. Saya pun masa zaman-zaman belajar dulu nakal. Kawan saya boleh tanya dengan saya, Mi, walad dolin tu apa? Kan? You buat Quran ni, walad dolin dalam Al-Fatihah tu apa? Uish, saya pun tergagap juga. Kan? Bukan kata saya buat dan kami sebagai wakil Think Quran ni buat untuk kita nak sebarkan saja. Untuk kita belajar, untuk family kita, untuk masyarakat, dan yang paling penting seluruh umat Islam. Ramai sebenarnya. Dan apa yang kita buat kajian, lebih daripada 80% Muslim hari ni, namanya Muslim hari ni, memang semua saya tak nafikan. Dekat rumah memang ada Quran, memang kita belilah Quran. Cumanya orang sekadar membaca. Daripada maklumat yang kita dapati, lebih daripada 80% Tuan Bob, yang memang hari ini tak faham pun Quran. Okey. Yang itu yang kita nak sedarkan, supaya ada cara yang mudah sebenarnya untuk kita faham basic ni dalam bentuk harfiah dia. Kalau boleh saya simpulkan, Saudara Nazmi, kepada sidang penonton kita, apa yang saya faham, mana kata daripada dalam Quran kita ada 77,429 perkataan, yang mana selepas kajian dilakukan secara terperinci oleh pihak Think Quran, ada 900 perkataan ni yang kerap berulang. Betul. So makna kata, betulkan saya kalau saya salah, makna kata kalau kita boleh kuasai 900 perkataan ni, 80% Al-Quran ni kita boleh faham makna dari segi harfiah dia tadi. Betul. Dahsyat tuan-tuan dan puan-puan. Kalau Saudara Bob, saya nak mencelah sikit. boleh. Nak bagi panas sikit. Boleh. Jadi kalau kita tengok dengan apa yang disebutkan oleh Saudara Nazmi, kita dah boleh Quran ni bukan kira step 1 pi kedua pi ketiga, tapi dia dah boleh pi 2 turun ke 1. Dia boleh lompat naik turun macam tu. Contohnya macam ni. Kalau dulu kita tengok masyarakat kita, khususnya dalam negara kita, masyarakat kita lah secara umumnya, orang akan mula dengan step yang pertama adalah belajar baca Quran dulu. Betul. Muqaddam dulu, belajar alif bata dulu apa semua. Lepas tu baru pi ke step mungkin harfiah ataupun tajwid dulu. Api tajwid dulu, lepas tu yang minat tarannum dulu. Hari yang bab untuk memahami makna Quran ni kita kira hujung-hujung lah. Betul-betul minat dengan sebab depa nampak macam susah. Sebab nak kena belajar bahasa Arab, nak kena belajar nahwunya, sarafnya, nak mengapai itu susah. Jadi sekarang ni dia dah boleh, walaupun dia tak tahu baca Quran, bismillah pun tak erti nak sebut, tah mana punya kutu tengah jalan. Ya, kita katakan satu manusia yang tak pernah terfikir pun tentang hidupnya, tentang agama, tiba-tiba dengan memperkenalkan kaedah ni, dia yang selama ni tak pernah solat, dan tak tergambar pun kata dia akan solat, hidup dengan dunia dia, tiba-tiba diperkenalkan dengan Think Quran, hanya dalam 5 minit ke 15 minit dia dah boleh memahami
makna-makna Al-Quran, Allah sebahagian Akbar. daripada makna-makna Al-Quran. Mungkin kita katakan 10% dia boleh faham makna Al-Quran. Oh. 10% kita katakan dalam tempoh 15 minit dia boleh faham 10% daripada makna yang ada dalam Quran. Sedangkan dia tak pernah lagi solat seumur hidup. Masya Allah, tabarakallah. Memang dahsyat. Sebab tu kita katakan dia punya keadaan ni luar biasa. Benarlah firman Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Allah permudahkan. Allah memudahkan. Tu dia tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Suasana dekat tempat forum kita ni makin lama ni makin hangat ni. Kan? So yang tengah tengok ni pastikan tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton kita ni tengok sampai habis sebab ada lagi soalan-soalan panas yang kita nak tanya ni. Okey, kita nak pergi kepada Ustaz Puma. Terima kasih banyak tuan guru tadi. Kan? So kita nak pergi kepada Ustaz Puma kita. Ustaz Puma kita ni dia ada satu tagline. So saya pun duk study sikit lah. Kan? Pencetus Ummah Mursyid Ahmad. Kan? Saya pun duk study sikit lah apa tagline Ustaz ni kan. Okey, Ustaz, bila saya berforum dengan Tuan Guru Syaul ni, automatik KL jadi Penang. So, insyaAllah tuan-tuan yang tengah dengar ni boleh faham lah. Kalau salah cakap Penang saya, jangan kecam saya lah. Kan? Okey. Tagline Ustaz, bergaya nak up to date. Iman tak nak update. Tu dia tagline dah. Saya ada satu soalan dekat Ustaz Puma kita. Kan? Iman ni memanglah tak boleh diwarisi. Saya tahu daripada mana? Daripada lagu Raihan. Kan? Saya nak tanya Ustaz satu soalan Ustaz. Iman tu apa? Apa kaitannya dengan Quran ni? Iman tu apa? Kan? So, soalan yang saya tanya ni Ustaz, ada berjuta lagi orang yang tengah tengok ni, mereka pun nak tahu juga. Kan? Boleh tak Ustaz bagi penjelasan sikit? InsyaAllah. Iman adalah mutiara. Tu dia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ni tak ada, ayai BOP. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil big boss saya, Tuan Fakhur Razi atau Bob, dan juga Ustaz Nazmi yang kita muliakan Al-Fadhil Tuan Guru Al-Fadhil Ustaz Syahul. Sebenarnya kami ni family dalam Pencetus Ummah, masya-Allah. Dan juga tak lupakan Al-Fadhil Ustaz Abijit kita. Ikutkan berjiratnya di Seremban. Baik, alhamdulillah. So starting Bos Bob tadi tu mengimbau memori 7 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Waktu tu anak 3 orang, sekarang dah tambah banyak, 7 tahun. Okay, so alhamdulillah. Tagline saya dulu di pentas Pencetus Ummah pada tahun 2015. Sekarang dah 2022. Kan? So 7 tahun dah. Dulu kita opening je naik pentas, bergaya nak up to date. Iman, jangan lupa upgrade. Lupa gitu lah kan. Okay. Sang sempoi tu. Tak mengaji cerai. Tuan Guru punya tagline apa Tuan Guru? Mengaji cerai. Tiga cerai. Guna sempoi. Okay, baik. So, alhamdulillah. Kita berbicara tentang Tin Quran ni tadi, perkongsian daripada Bon Nazmi, daripada Ustaz Abijit, Tuan Guru Ustaz Syahul, masya-Allah. Betul. Sini sebenarnya sejuk, kan? Aircon, tapi sebab aura Betul. merubah dia punya rasa dalam badan ni jadi panas. So alhamdulillah kerana betul. Tadi saya sembang dengan Tuan Guru Syahul. Dulu masa start ni saya macam benda main handphone dia. Sekali tadi sembang dengan bukan Bos Bob lah, dengan founder. Jadi lain tu. Dia imagine perjuangan besar untuk umat Islam tentang Tin Quran. So balik pada soalan tentang iman. Iman ni mungkin yang nak bincang secara akademik lagi mungkin Tuan Guru Syahul lebih layak. Cuma saya nak sebut di sudut realiti kehidupan. Iman ni simple. Dia adalah i'tiqad. Adalah satu pegangan. Satu kepercayaan, akidah kita. Itu asasnya lah. Tentu kalau kita bercakap soal dalam agama kita, keimanan kita pada Allah, Rasulullah, semua syurga, neraka, semualah. So
dari segi praktikal iman ni soal amalan seharian. Bila kita buat satu benda, of course as kita Muslim, kita akan memikirkan soal ganjaran. Itu iman lah. Kita buat baik, kita tahu kita dapat pahala insya-Allah. Kita buat jahat, kita tahu ada dosa. Itu iman tu. Mana satu orang buat jahat, dia tahu ini Tuhan tak suka ni, Allah tak suka ni. Iman lah tu. Cuma dia buat jugalah. Pasal iman dia kecil. Iman dia turun dan naik macam tu kan. Nama manusia. Para ulama kata al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ni level-level saya semua ni, nampak kopiah janggut dia ada pun sama lah lebih kurang kan. Pakai lebih kurang nampak elok ni pun iman turun dan naik. Sekarang duk sembang ting Quran, kejap lagi pergi tempat lain tak tahu lagi ting apa kan. Nama manusia normal. Cuma alhamdulillah kerana kita ni ada ilmu sedikit dan sekarang ni dalam tempoh 3-4 bulan ni kita ada circle yang baru yang saya rasa terang saya kata life saya sudah berubah. Saya sudah tak tahu dah saya punya jadual harian yang maksudnya orang kata banyak mungkin kita dengan entertainment, keseronokan apa semua. Tapi satu keseronokan baru datang, live baru datang dengan seronok memperjuangkan ting Quran. Ada lain. Dia ada satu culture baru hari ni dalam tempoh sebulan 2 bulan ni. Suatu fenomena luar biasa. Sebab tu insya-Allah seperti disebut tadi, ting Quran ni akan satu tahap fenomena. Saya sebut dalam banyak perkongsian saya, ledakan revolusi teknologi. Itu istilah-istilah bombastik tu. Kan? Yang akan semua umat Islam, setiap gadget umat Islam akan ada. So ia akan melibatkan atau mengaitkan soal iman yang di luar sana seperti Ustaz Syahul sebut tadi macam-macam kawan-kawan kita dengan latar belakang yang tak ada knowledge agama, yang duduk macam-macam lah, duduk yang tak ada, kata apa tak, mungkin ada yang tak solat kawan-kawan kita. Saya lebih suka panggil orang tak solat ni orang belum solat. Kerana pengharapan kita dia akan solat juga suatu hari. Kalau orang belum tutup aurat, kita panggil orang tak tutup aurat, kita panggil orang belum tutup aurat. InsyaAllah kita doa dia akan tutup aurat. Amin. Kalau orang yang yalah di luar sana macam-macam, kita pengharapan kita besar untuk dia semua umat Islam ni balik kepada agama dengan kefahaman. So ini perjuangan besar ting Quran. So iman dia begitu. Iman ni perjalanan dia begitu. Dia bukan stagnan macam tu. Itu iman para malaikat. Stagnan, statik je. Sebab tu para malaikat ni ada yang kerja berzikir 24 jam. Ada kerja sujud 24 jam. Bertasbih 24 jam. Kan? Kita tak macam tu. Kan? Kita ni macam tadi lah. Duduk kat surau jadi malaikat. Keluar surau belum tentu lagi. Kan? Jadi itu iman. Dari segi praktikalnya, kehidupannya, daripada dia melibatkan soal akidah yang itu insya-Allah semua kita umat Islam, tapi dia terjemah dalam kehidupan. Soal etika kehidupan, soal akhlaknya juga melibatkan iman, kesensitifan kita tentang peribadi kita, masuk tingkah laku, itu semua berkait dengan iman. So penghuraian akademiknya sangat luas kerana hadis-hadis tentang iman ni Al-Imam Al-Baihaqi dia karang kitab nama Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Itu himpunan ratus ribu hadis barangkali. Ribuan hadis cerita tentang iman ni. Sebab tu Nabi sebut iman ni a'laha, yang paling tinggi kalimatul la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq atau kama qala. Yang paling tinggi iman ni i'tiqad, tidak ada Tuhan, maknanya satu-satunya Tuhan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang layak disembah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan yang paling tasdiq, membenarkan, mempercayai maksudnya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Itu yang paling tinggi. Dan yang paling corai tadi ni, yang paling cak ayam ni iman ni, sekurang-kurangnya membuang sesuatu yang menyakitkan di jalanan. Bayangkan, kita imagine bos Bob, pergi jalan mana-mana, kan? Kita hanya mengalihkan satu ranting kayu di jalan, itu ada iman. Oh, dahsyat Siapa jaga? Baginda sallallahu alaihi wasallam. Belum faham Quran lagi. Alih ranting ya. Betul. Membuang sesuatu yang menyakitkan di jalanan. Mungkin ni orang yang pakat tengok video ni, taklah tengok ranting kalau tak alih kan juga atau tak tahu nak kata apa. Hak tu kena terjun dalam sungai apa yang banjir sekarang ni kat Kelantan tu, keluar balik semayang 80 rakaat sembahyang taubat. Alih ranting pun dah dikira beriman. Betul. Kalau kita apply zaman kita hari ni, mungkin di jalan ada whatever sampah, mungkin jalan mengganggu batu dan sebagainya. Itu semua ada tanda keiman. Bahkan iman ni dari segi life kita boleh kaitkan dengan common sense juga sebenarnya. Sebab tu orang yang
Kadang-kadang duduk dekat LRT, MRT ke contoh, tengok orang tua ke perempuan mengandung ke tak bangun, orang lelaki kan. Itu masalah tu. This common sense masalah, iman pun masalah tu. Tak ada sensitivity sebab agama mengambil kira semua tu. So iman ni disebut praktikal kehidupan ni sangat jelas. Dan apabila sudah terbit dan muncul tercetusnya, Syahul sebut pencetusnya telah muncul, iaitu insya-Allah Quran ini, dia akan menjadi satu ledakan fenomena perubahan lifestyle Muslim. Kehidupan Muslim dekat khususnya di negara kita ni insya-Allah. Macam Ustaz kata, kalau 30 tahun dulu kita jumpa Quran, tak terbayang itu Ustaz. Duduk kat mana kita sekarang ni? Makna kita umur, just imagine anak saya 9 tahun. Sudah memahami 30 atau around 30 ke 50 perkataan Quran berserta ingat. Dahsyat. Kalau setakat hafal tu Quran. Ya. Dengan Quran. Kan? Faham dan ingat. Al-Fujjar Ustaz, ingat Al-Fujjar ni umur dalam 17 tahun baru faham maksud. Kan? Fa'alhamaha fujur kan? Makna Allah Ta'ala kepada orang yang melakukan maksiat. Sekarang umur 8 tahun maksud Fujjar sudah tahu dalam Al-Quran. So inilah dia, ledakan fenomena umat Islam menggunakan teknologi ini untuk mengembalikan kefahaman yang sekian lama pada saya tercari-cari satu pendekatan yang sangat menarik, sangat luar biasa, mudah digunakan di mana-mana, yang mana saya selama ni berceramah di kuliah Masjid Surau sangat terbatas. Yang dengar 40 orang, 50 orang, masa pun maghrib isyak begitu je. So sekarang kita sudah ada solution, satu pendekatan yang kita nak kembalikan. Kalau tadi teknologi kita upgrade, iPhone berapa dah sekarang? 14. Nak keluar 15 dah Ustaz. 15. Dekat sistem dia orang dah 25 dah. Betul. Dalam Apple tu dah 25 punya iPhone ada dah. Tinggal nak launch, dia susun, tunggu je kan. Itu teknologi, tak boleh buat apa. Perkembangan dunia semasa. So how about iman? Demikian. Kalau dulu kita susah nak faham Quran, masa yang terbatas, komitmen, segala macam. Hari ini, apa lagi alasan yang ada berteman di tangan kita. 24 jam. Bos-bos saya bagi tahu saya. Kalau nak mengaji ni, nak pergi kelas pukul 7 malam, 9 malam. Sekarang 2 pagi tersedar daripada mimpi. Betul. Think Quran. Masya Allah, tabarakallah. So dia akan melibatkan iman. So kat situ iman insya-Allah. Walaupun masih fasa turun dan naik, tapi graf dia akan uptrend, turun naik begitu. Kalau tidak sebelum ni turun naik, turun naik. Jadi dengan Think Quran ni dia akan menjadi satu sentuhan perubahan ketakwaan dan keimanan kita. Dan saya sahut dengan tagline saya tadi, iman jangan lupa upgrade. So inilah masanya, inilah zamannya. Dan saya sebut, kalau dengan teknologi telah membawa, minta maaf kalau dengan bahasanya, membawa ramai orang kepada kancah yang tak baik. Dengan teknologi kita tengok je lah, macam-macam di luar sana dengan apps-apps yang ada sedia ada, kita tahu yang walaupun banyak bagusnya, tapi tak bagusnya pun boleh tahan. So now dengan teknologi Think Quran, insya-Allah 100%, hampirlah boleh kita kata yang terbaik setakat ini untuk mendekatkan umat Islam kepada Al-Quran dan memahami kalamullah, sekaligus menyuburkan keimanan, meningkatkan, upgrade keimanan kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Umar kita. Okey. So saya nak tanya kepada saudara Nazmi kita, wakil daripada Think Quran. Sudah tentu ramai yang tengah menonton rancangan hari ini ni, dia nak tahu macam mana cara nak dapatkan Think Quran. So boleh saudara Nazmi jelaskan? Okey, cukup mudah untuk anda di luar sana yang mendengar podcast kali ini. Untuk dapatkan Think Quran, boleh layari di laman web www.thinkquran.com dan mula belajar sekarang. Sangat mudah untuk kita register, lebih kurang dalam 2-3 minit Encik Bob. Okay. Dan kita terus boleh layari ataupun di link di bawah, insya-Allah. Okay. Alright. Tadi saya tertarik dengan daripada Ustaz Umar kita. Dia bagi tahu anak dia seawal umur 7 tahun dah menggunakan Think Quran. So saya nak tanya kepada saudara Nazmi sebagai wakil daripada Think Quran, berapa had umur yang boleh mulakan guna Think Quran dan sehingga berapa? Kan? So boleh tak saudara Nazmi jelaskan? Okey, dua yang saya akan terus
saya masukkan sekali. Yang pertama, siapa yang menggunakan Think Quran ni? Okey. Siapa yang orang kata kriteria yang boleh pakai Think Quran? Okey. Dan yang kedua, masa bila yang terbaik untuk gunakan Think Quran ni? Okey, betul. Okey. Yang pertama sekali, siapa? Bagi saya, daripada semua peringkat umur ni, ada yang darjah 1 ataupun yang sampai ke pencen dan sebagainya, semua golongan ni memang kena pakai. Wajib pakai. Namanya Muslim, memang kena pakai. Boleh pandai guna gadget, boleh pakai dah. Betul. Yang penting dia ada gadget, dia ada internet dan dia terus boleh akses dengan Think Quran ni. Seawal baby lagi boleh tu. Betul. Betul. Dan masa bila yang terbaik untuk pakai? Ada ramai orang yang tanya dengan saya, masa yang bila yang terbaik nak pakai ni? Nak gunakan Think Quran ni? Ada orang bagi tahu, tak apalah, nanti dulu dah pencen nanti baru saya nak start belajar. Baru saya nak start pakai. Ada yang bagi tahu, sekarang ni saya sibuk dengan kelas, ada yang buat assignment kalau student. Ada yang bagi tahu, saya sibuk tak ada masa kerja, ada yang golongan profesional dan sebagainya. Sebenarnya masa yang terbaik untuk kita start belajar Quran ataupun menggunakan Think Quran ni adalah masa kita hidup ni sebenarnya. Alhamdulillah kita diberi kehidupan lagi, kita diberi nyawa lagi. Masa ni kita mulakan sekarang ni adalah masa yang terbaik untuk kita mulakan sebenarnya. Kita belum tentu lagi kata kita akan pencen. Betul. Mungkin besok kita dah belum Menghadap ada dah, Ustaz. ilahi. Yes. Betul. Kita pun tak tahu besok ada lagi ataupun tidak. Betul. Jadi masa sekarang ni ada ni, gunakan sekarang ni. Pakai, guna dan terus belajar dengan Think Quran. Cik Bob, saya nak mencelah sikit. okey, Ustaz. Jadi untuk penonton, kita nak bagi tahu anda perlu dapatkan Think Quran sekarang. Jangan sampai anda dah menghadap ilahi, Tuhan tanya, kenapa kamu kufur dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Kenapakah kamu mendustakan dengan nikmat yang Allah dah bagi dah? Dengan nikmat apa Tuhan kata? Dengan nikmat kamu wahai jin dan manusia, yang manakah nikmat Tuhan kamu, yang manakah yang kamu dustakan? Antara sebesar-besar nikmat adalah Al-Quran. Maka kalau dia tak ambil peluang ini, mendustakan Al-Quran, mendustakan, ya walaupun dia tak tolak Quran. Ini nikmat yang Allah bagi, kemampuan. Takkan nak tunggu pencen, belum tahu lagi pencen dengan kencing manis, dengan darah tingginya, dengan penyakitnya. Kan? Jadi kesempatan yang ada dapat secepat mungkin supaya jangan tergolong dalam golongan orang yang berkemampuan tapi tak mau memahami Al-Quran. Sedangkan sambil-sambil makan je boleh. Kak Haji Nazmi ya. Sambil-sambil macam kita duk tengok WhatsApp selalu lah. Cek WhatsApp sambil-sambil makan, sambil-sambil tengok. Sambil-sambil je. Sambil-sambil je. Benda tu tak Allah permudahkan. Betul. Mana kata dia bukan berlaku secara formal, Ustaz. Ya. Kena ada kelas apa semua. Dan saya tambah sikit lagi. Memang apps Think Quran ni, memang aplikasi Think Quran ni design untuk orang yang semua peringkat umur. Dia tak ada spesifik, kena belajar ni dulu, lepas tu kena belajar ni. Kan? Dah memang kena faham baru boleh start. No. Sebab ada orang yang, saya pernah jumpa, orang ni memang basic membaca pun dia tak tahu. Dan Alhamdulillah dengan Think Quran ni, dia dah boleh recognize the pattern tu dan dia tahu maksud dia sekali. Dan saya pernah sekali tu saya jumpa dengan satu group of Muslim. Dia baru mu'alaf lah. Majoritinya ada dalam 30 ke 40 orang. Memang saya bagi apps Think Quran ni sampai dia meleleh air mata. Sampai dia bagi tahu dia ni adalah satu kaedah yang sangat mudah untuk dia gunakan, implement dengan family dia sekali untuk pakai. Maknanya memang sebelum ni basic dia tak tahu. Dia daripada mualaf baru masuk Muslim dan dia mudah faham. Sampai macam tu sekali. Bagi saya memang semua peringkat umur boleh gunakan Think Quran ni. Walaupun kita tak tahu dia punya perkataan dia nak sebut macam mana, tapi ada suara. Betul, ada suara. Ada suara. Ada suara kita dia, tekan kul dia sebut. Betul. Kul. Tiru lah balik. Betul. Allah, mudah mata katu pun tak mau. Mau mudah lagu mana lagi kata orang-orang utara. Nak mudah lagu mana lagi? Nak tahu mana lagi? Kalau tak belajar tu memang cerai ya, Ustaz. Allah. Kan? Okey, mana kata yang tengah tonton sekarang ni nak dapatkan Think Quran, klik link di bawah. Klik link di bawah. Ada dua masa terbaik. Kalau saya boleh simpulkan apa yang Saudara Nazmi ni bagi tahu, ada dua masa terbaik untuk kita mula belajar Think Quran. Yang pertama, semalam. Yang kedua, sekarang.
Semalam tak boleh batal lah. Yang ada sekarang. So klik link sekarang, mula belajar Tin Quran. Okey. Saya ada lagi soalan untuk saudara Nazmi, tapi kita simpan kejap. Kita nak terus kepada Ustaz Abajid kita. Kan? Ustaz Abajid kita. Okey. Soalan ni soalan agak panas sikit lah. Soalan panas sikit. Okey. Sebagai orang Islam, dan perlukah kita beritahu kawan-kawan kita tentang Tin Quran? Kenapa saya tanya macam tu? Kenapa saya bagi macam tu? Sebab apa? Apa yang kita dengar daripada tadi ni, kan? Saya sendiri dengar. Saya rasa macam sangat teruja untuk saya sendiri menggunakan Tin Quran, dan saya nak bagi seluruh ahli keluarga saya pakai Tin Quran ni. Kan? So, sebab tu saya nak bagi tahu dekat Ustaz. Kan? Walaupun kita ni tak ada kepentingan lah dari segi syarikat ataupun projek Tin Quran ni, tapi bila mana kita dah pakai ni, wajib ke Ustaz kita nak bagi tahu dekat kawan-kawan kita ni berkaitan dengan Tin Quran ni? Baik, terima kasih banyak-banyak saudara Fakhrul Razi, Bos Bob. Soalan ni sangat menarik sebab ditanya kepada orang yang pada saya lah. Kalau nak guna sahaja, saya mungkin bukan pengguna Tin Quran. Okey. Tapi bila saya mula jumpa kawan-kawan yang sepassion dengan saya rasa mereka juga memerlukan Tin Quran. Walaupun mereka bukan pengguna Tin Quran. Okey. Clear Kerana apa? Kerana di luar sana ada lagi satu circle yang memerlukan Tin Quran. So kalaulah kita dari kalangan ustaz-ustazah, guru-guru Al-Quran tidak menerima baik Tin Quran untuk disebarkan kepada ahli kelas kita, saudara mara kita, siapa lagi yang akan sebarkan? Itu yang pertama. Yang kedua, tak semestinya kalau kita tidak mampu memulakannya, jangan sampai kitalah yang mematikannya. Lain macam. Saya sebut benda ni sebab kadang-kadang ada orang yang merasakan bahawa aku dah cukup dengan mengajar Al-Quran. Dunia mengajar Al-Quran aku. Tapi sedangkan ahli kelas dia, bukan setakat itu yang mereka perlukan. Bukan sekadar pandai baca. Boleh bertarannum. Setiap hari ada kuliah tadabbur, mereka ikut. Dekat masjid, dekat surau, dekat TV, di YouTube. Tapi mana dia inti yang dia sendiri letak dalam diri dia, aku pun ada sesuatu. Macam mana ustaz tu ada sesuatu. So, bila tanya, perlu tak kita bagi tahu tentang Tin Quran ni? Jawapan dia satu kewajipan. Satu kewajipan. Bayangkan orang yang tak, dia kalau ditekan semua jawapan tu dia dah tahu. Bukan saya seorang, ramai lagi orang yang macam tu. Dan dia duduk berkecimpung dalam dunia mengajar Al-Quran. Okey. Tapi saya jamin jugalah bukan semua orang yang mengajar Al-Quran memahami dan mengingati kalimah-kalimah yang ada dalam Al-Quran. Okey. Jadi guru Al-Quran, ahli kelas yang belajar Al-Quran, orang awam yang tak pernah sentuh Al-Quran, kesemuanya memerlukan Al-Quran. Sebab itulah tak kiralah walaupun kita ni dari kalangan guru Al-Quran ataupun ahli kelas Al-Quran ataupun bukan dari kedua-duanya, pastikan kita menyebarkan kebaikan yang ada dalam Tin Quran demi menyahut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku wahai kamu semua walaupun sepotong ayat. Ustaz, saya nak mencelah sikit. Allah kata dalam Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Allah bagi tahu bahawasanya Quran ni penyebab hidayah. Betul. Jadi kalau orang nak jadi baik, bahasa dia, kalau hang nak jadi baik, kalau hang nak jadi manusia yang selangkah ke arah kebaikan, kan, maka tak dapat tidak manusia tak boleh lari daripada Quran dan hadis. Berarti inilah selangkah, bahasa mudah fahamlah, kepada Al-Quran. Memahami makna yang ada kepada Quran, dan inilah kenapa Quran diturunkan. Saudara Bob. Allahu Akbar. Bos Bob. Ya. Dari sudut Ustaz Abijit sebut ustaz-ustaz kan. Sebab memang kita ni ustaz lah. Saya bau ustaz. Tuan Guru. Tuan Guru. Allahu Akbar. Sungguh. Kita menghadapi satu krisis sebenarnya. Ini as kita insaf lah. Insaf ni bukan soal taubat. Kita mengakui siapa diri kita. Krisis apa dia? Iaitu memang di kalangan
asatidzah, ustaz-ustaz, sebahagian tidak mampu memahami Al-Quran. Dia cuma tahu kaedah Betul. nak mengajar Quran. Kalau kita kata bahasa Jawa kata sorry to say lah kan. Sungguh. Sebab ustaz Bahasa Jawa sorry to say. Ya. Oh lain macam. Macam orang kampung saya Ustaz. Ha. Dia tak bagi kelapa. Ha. Dia bagi kokonat. Ya betul. Saya kenal tu kawan tu. Betul. Jadi ustaz ni peringkat masyarakat secara umum panggil orang yang ada latar belakang agama, ustaz kan. Kemudian mungkin dia mengaji Madinah ke Mesir ke mana-mana. Okey lah. Tapi bidang dia kan. Kalau ustaz tu pandai jampi pun panggil ustaz juga. Kalau dia ajar alif bata pun ustaz. Dan itu satu gelaran yang bagus lah. Bukan kata benda tak bagus, bagus. Lagi kalau ustaz tu even mungkin dia ajar apa lagi ustaz? Contohnya bilang Bahasa Arab ke, bahasa fiqh Arab ke, atau maksudnya fardu ain ke. ya, bab tak ya, mungkin dia ajar bab fardu ain, asas-asas. Tetap dipanggil ustaz. Maknanya ustaz ni banyak level. General lah. General. Kan? Kadang-kadang dengan suasana hari ni tak ustaz punya ustaz. Dengan penampilan apa semua. Betul. Tak apalah itu bukan sini nak cerita. Cuma nak sebutnya as a kita ustaz, apa pun latar kita kena guna Quran. Okay. Saya tidak alim, tidak ada ilmu yang banyak, tapi alhamdulillah bila belajar di Mesir, bidang saya adalah pengkhususan bahasa Arab. Dirasat Islam wal Arabiyah, alhamdulillah. Dan bila cerita Quran memang dekat sangat, alhamdulillah. Tapi saya sendiri sangat teruja guna Quran. Kan? Sangat teruja. Contoh kita jumpa perkataan al-munafiqun dalam Al-Quran. Kita tahu maksudnya orang-orang yang munafik. Tapi kita guna related by ayat yang bersambung-sambung seperti kita semua guna, sudah lain. Feel sudah lain. Yang kita tahu munafiqun itu maksudnya orang-orang munafik, tetapi sebelum ni tak muncul dalam solat. Tapi dengan Quran, kerana sistem itu generate IQ kita, menggerakkan IQ kita untuk dibaca, kita teringat kalimah yang kita tekan tadi. Sebab tu saya setuju apabila bos Bob bagi tahu salah satu faedah guna Quran ni dahsyat ni. Insya-Allah penawar untuk penyakit nyanyuk. Dan satu lagi apa? Eczema ke apa? Bukan Eczema. Alzheimer ke eczema? Alzheimer. Alzheimer. Yalah, Yang sebut tu memang nyanyuk tu, nyanyuk tu. adik-beradik dia tu lah. Adik-beradik. Dia ada, kadang ada yang kurang sikit. Tapi maknanya melibatkan akal. So kerana dia bukan sekadar pengetahuan, tapi ada konsep latihan, pengulangan yang sentiasa menggerakkan IQ kita. Itu yang mahal tu. Bayangkan saudara Bob kita sendiri pun yang mungkin yang pada asalnya bukan latar belakang engineer pun dah pandai dah bahasa Arab dah, masya Berani je Allah. suruh kita test 10 surah Ustaz tadi. Oh hebat dia. Tebuk yang mana-mana. Tak cerai tu. Gurau dah apa-apa. Kau Ustaz Sudur. Dah. Nampak tak? Kalau dulu suduri. Ustaz saya sakit perut Ustaz. Sudur sebenarnya sudu. Sudu. Okey. Saya tertarik tadi dia kata betul lah. Pelbagai peringkat umum kan. Mana kata sabda Nabi SAW pun beritahu, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Saya betul, saya latar belakang saya seorang engineer, yang mana dulu saya ada satu mindset, kerja-kerja nak buat agama ni serah kat ustaz lah, kan? Serah kat ustaz lah, kan? Tapi bila mana sampai je Quran ni, saya jadi macam, wow, tertarik, kan? Nak tahu, kan? Okey, saya ada soalan untuk Tuan Guru Syahul kita, kan? Tadi ustaz sebut berkaitan dengan baca Quran, kan? Baca Quran. Tapi ada ustaz, dia bagi tahu baca Quran pun dapat pahala ustaz, kan? Kenapa nak sampai kepada peringkat faham sampai tadabbur, kan? Baca Quran pun dapat pahala ustaz. Boleh tak ustaz komen sikit ustaz? Baik, terima kasih saudara Bob, gandingan Ustaz Nazmi, Ustaz Piyu Mohsin, Ustaz Abajid dan penonton sekalian. Satu perkara yang kita perlu memahami bahawa Quran ini asalnya, basicnya, asas dia diturunkan bukan untuk dibaca. Okey. Dia jadi nombor 2. Oh, okey. Nombor 1 adalah tadabbur Al-Quran. Oh, tu nombor 1. Itu nombor 1. Okey. Baca tu jadi nombor 2. Sebab dia adalah keistimewaan Al-Quran. Nama pun Al-Quran iaitulah sesuatu yang dibaca jadi ibadah.
Berbeza dengan kitab-kitab yang sebelum daripada Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil, Zabur yang Allah turunkan, dia adalah kitab tetapi membacanya bukan ibadah. Okey. Al-Quran, keistimewaan, khususiat kepada Al-Quran, bacanya saja jadi ibadah, memahami isi kandungannya, Masya Allah, lebih besar ibadahnya. Jadi ini yang kita perlu faham. Yang herannya masyarakat kita ni, daripada kecil-kecil, sibuk sungguh nak bagi belajar baca Quran. Bagus. Kan? Kalau sampai kita tengok di kampung-kampung, kita kalau di Kedah ke di mana, janji boleh khatam. Kalau nak kahwin pun kena khatam dulu. Hantar khatam yang tak boleh kahwin lagi. Seolah-olah macam dia jadi sekadar baca. Quran bukan untuk dibaca, nombor satu. Okey. Dia adalah untuk difahami dan diamalkan isi kandungan. Itu nombor satu. Di samping membacanya itu adalah ibadah. Dan inilah pokok pangkal dia. Asas, ni basic. Kena faham lagu tu. Sedangkan kita masyarakat kita faham macam mana? Terbalik. Kali. Okey. Ustaz cakap luar, Ustaz. Okey. Kali. Okey, jangan kali. Okey. Jadi Quran, orang masyarakat kita faham sebaliknya. Orang faham kata, okey baca dulu Quran, faham tu nantilah. Tapi Islam kata faham. Tetapi mungkinlah jalan untuk memahami lebih menjiwai apabila kita baca. Bila kita baca, kita memahami, itu lebih baik daripada baca tak faham. Tapi tak baca tak faham, baca saja pun jadi ibadah dah. Betul. Maka sebab tu benda ni kena faham dulu. Jadi kalau bagi saya, kita nak perbetulkan apa seperti mana yang disebutkan oleh ada sebuah kitab ni tulis almarhum oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dipanggil Mafahim Yajibu an Tusahhah. Jadi saya nak guna perkataan tu, kefahaman-kefahaman yang anda perlu betulkan kembali. Allahu akbar. Tuan Guru, nak tambah sikit kena boleh? faham dulu baru sambil-sambil itu baca. Syekh Muhammad Al-Ghazali ni nampak macam akademik sikit tapi tak ada apa. Nak sebut seorang ulama besar Mesir dulu. Guru kepada Syekh Qadawi dulu kan. Dia kata apa? Kalau kita claim umat Islam ni baca Quran, yang kita sebut macam Tuan Guru saya sebut hanya untuk baca ya. Sebenarnya totally salah. Tak diterima ungkapan itu sebenarnya. Okey. Bahkan tadi saya sebab share dengan Ustaz Tuan Guru kita tentang ungkapan daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Tidak memadai Quran itu dibaca dan dihafal. Tak memadai. Walaupun Al-Quran memang Allah Ta'ala sebut laqad yassarna al-Quran ala dzikr. Hatta lidzikri itu sudah tentu ada tafsirannya. Tadabbur bukan dengan ayat yang kita dihafal. baca tadi. Kan? Semata-mata dihafal. Of course, ialah kita tidak merendahkan soal menghafal. Tentu saya pun menghafal, alhamdulillah. Tapi maksudnya message utama Al-Quran itu bukan itu. Disebut tadi oleh Tuan Guru berkaitan dengan tadabbur sehingga memahami dan dapat apply diamalkan atau dipraktik dalam kehidupan. Sebab tu Allah sebut dalam surah Sad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. Allah kata apa? Kitab, yakni Al-Quran, anzalnahu, kami turunkan, of course kepada Nabi lah first. Mubarak, diberkati kitab tersebut, tak disebut baca tu. Liyadabbaru ayati, untuk ditadabur, difahami, diteliti, direnung maksudnya. Bahkan kita tengok dalam Quran, semua ayat turun supaya tadabbur untuk memahami. Ya. Okey? Untuk membacanya sebagai tambahan. Jadi apa yang Syekh Muhammad Ghazi sebut tadi, yang saya sebut di awal, dia kata apa? Kalau kita claim, umat Islam claim baca tanpa faham, sorry kata, bukan itu maksud baca. Allahu akbar. Sebab apa? Buktinya kita tengok dalam live kita. Saya tanya Bos Bob. Bos Bob tahu tak siapa menang PRU itu? Tahu? Contohlah. Antara sumber kita tahu, kita baca betul. Betul? Kita baca paper kan. Betul? Kita baca tu kita faham ke tak? Faham? Quran, Bos Bob? Macam mana masyarakat kita kat luar, kawan-kawan kita? Macam mana tu keadaan tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan baca paper, baca novel ke, buku ke, sebagai remaja kita baca novel Korea sampai menitik air mata tu, boboh sikit lah. Faham? Quran?
Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Apa cerita? Maknanya kita dengar ayat tu biasa je. Surah Al-Zalzalah. Duk ada dekat dalam juz amma. Tak menggeletar pun. Siapa ya? Apai. Tapi kepala otak siakap 3 rasa. Tak rasa. Idza zulzilatil ardu, apabila bumi digoncang dengan goncangan yang maha dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, Allah dikeluarkan daripada bumi itu Isi. athqal, kandungan segala macam dalam bumi ini. Allah Keluarkan. munculkan hamba. balik. Wa akhrajatil athqala wa qala al insanu ma laha. Apa? Manusia ketika itu berkata, apa ni? Itu kalau didengar di masjid, di surau, dekat mana-mana. Itu kalau kena pasang kat kedai mamak pula tu, nak suap bihun pun tak edit. Allahu akbar. Kan? Akbar. Ini dengar-dengar Azim. kan menyembang macam-macam. Tapi iyalah, tapi itu saiz ni pun banyak kelemahan. Cuma nak sebut poin yang Tuan Guru sebut tadi, apabila agak tersasar sikit, apabila fokus kita baca-baca, bukan itu tidak dituntut. Sudah tentu Nabi Al-Quran pun sebut warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil dan fasahah, tajwid, semua segala macam. Alhamdulillah. Itu diteruskan, tidak kita pertikai. Cuma jangan dihilangkan Tujuan asal. tujuan yang lebih besar, iaitu kembali membawa Al-Quran ni dari kefahaman itu dalam kehidupan kita, insyaAllah. Alhamdulillah. So tuan-tuan dan puan-puan yang tengah mendengar ni, kalaulah tuan-tuan boleh berada dekat tempat saya, dekat dalam studio ni tuan-tuan dan puan-puan, ya Allah, tuan-tuan boleh rasa satu aura semangat yang mana hari ni saya rasa yang tengah tonton forum kita hari ni, dia dapat satu knowledge baru, yang mana tujuan asal Al-Quran ni diturunkan adalah untuk kita faham. Sebab itulah ada ustaz beritahu, betul ke kalau saya salah ustaz kan? Al-Quran ni adalah manual kita, manual hidup. Exactly. Betul. Kan? Macam kalau kita servis kan. Saya teringat satu kisah kawan saya ustaz. Kan? Dia ni asal daripada Kelantan. Kan? Masa dekat universiti dulu. Dia dulu asal-asal dia belajar dekat IKM, tapi dia dapat tawaran masuk ke Uni KL lah. So dia dapat satu surat daripada dekan. Dia dapat satu surat daripada dekan, dan surat tu dia tulis dalam bahasa Inggeris. Dia tulis bahasa Inggeris. Dan dia ni pula jenis memang tak faham bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dia macam bahasa Jerman bagi dia. Kalau tanya dia what are you doing? Dia akan sebut balik I'm fine, thank you. So level dia macam tu. So bila pertama kali dia dapat surat tu ustaz, tapi dah bahasa Inggeris tau. Dia punya excited, dia kata kan, dekan bagi aku surat ni, dekan bagi aku surat ni. Surat apa? Dah, tolong baca ustaz. Saya nak bagi tahu point saya kat sini, bukan pasal surat tadi. Kalau kita dapat satu surat yang kita tahu penting, tapi dalam bahasa yang kita tak faham, kita punya excited, kita nak tahu, ini kan pula Quran. So tuan-tuan yang tengah tengok ni, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan renungkan balik. Saya sendiri pun memang letak effort untuk saya belajar bahasa Inggeris, untuk saya memahami apa yang tertulis dalam buku-buku engineering. Sebab buku-buku engineering ni ustaz, dia bukan tulis bahasa Melayu. Dan kalau macam contoh, piston. Bahasa Melayu dia tulis apa ustaz? Piston juga. Aci sesengkol apa ustaz? Pening. Cangkul. So mana kata, bila nak belajar term engineering ni, dia kena belajar dalam term yang bahasa Inggeris. So, betul lah tuan-tuan dan puan-puan, mana kata kita kena memahami Al-Quran. Okey ustaz, berkaitan dengan baca. Okey. Mana kata tadi ustaz ada sebut juga. Mana kata tak dinafikan, memang kita kena baca dari segi dia punya, orang kata sebutan dia, apa benda kan. Apa perbezaan ustaz di antara orang yang baca Quran dan orang yang tak baca Quran? Orang Islam yang baca dan orang Islam yang tak baca ustaz. Ada tak perbezaan dia ustaz? Boleh tak ustaz jelaskan? Bismillah. Bos Bob dan semua sahabat-sahabat Tuan Guru. Tentu kat situ saya nak balik juga pada istilah yang Syekh Muhammad Ghazali sebut tadi tentang baca yang sebenar, seperti yang Tuan Guru Syahul sebut. Hakikat baca sebenar. Sebab kita menghadapi pasal, kalau saya sebagai orang kata ustaz ke PU ke pendakwah, memang duka cita ustaz. Sangat duka cita tuan-tuan. Bila kita claim, saya sendiri mungkin tak kira siapa, tapi kalau saya claim baca Quran beratus kali, mungkin banyak kali khatam, walaupun ya of course pahala disebut, tapi
rasa dan akhirnya diterjemahkan dalam hidup tu tak sampai. Dan lebih malang, lebih duka cita kalau apa yang kita buat dalam hidup ni bercanggah pula dengan apa yang dalam Quran. Padahal kita baca. Kan? Cerita tentang bab aurat, cerita tentang bab itu tak boleh, cerita bab ini Tuhan suruh buat ni. Baca-baca tak ikut apa pun. Pasal apa? Bukan sebab tak nak, tak faham. Jadi dalam hadis khususnya baginda Nabi SAW sebut dalam satu riwayat yang sahih tentang kategori manusia-manusia yang membaca. Dan saya nak kaitkan baca ini tentu bacaan yang seperti Syahul sebut tadi, iaitu terkait dengan soal kefahaman. Oh, mana kata dia memang ada hadis juga Ustaz Of course. Okey. Sebab itu kalau kita relatekan dengan hadis-hadis lain tentang fadilat membaca surah-surah. Contohnya fadilat membaca surah Kahfi, fadilat surah baca surah Al-Mulk, surah Al-Waqi'ah dan seumpamanya. Walaupun hadis itu secara literal menyebut baca, tapi sebenarnya Ada kaitan. maksud yang lebih tepat baca yang dengan faham. Okey. Kan macam orang Islam, rumah kita, ramai kawan-kawan kita rumah gantung ayat apa 1,000 dinar tu. 1,000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min Dia nak haitsu. kaya lah. Dia kira ayat tu Kaya. esok dia angkat bantal 1,000 dinar duduk bawah tu. Terbaik. Kan? Bagus ayat tu tak memang tentulah bagus surah At-Talaq digantung ayat Quran. Masya-Allah. Kan? Dia Tak ada masalah. Dia gantung kat rumah surat ayat-ayat yang kira nak kaya je. Betul. Tapi praktikal hidup dia tak relate dengan intipati ayat tu. Tu masalah. Okey. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah tahu sesiapa yang bertakwa Allah bagi dia jalan keluar. Tu jaminan Allah, bukan jaminan ustaz. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan dia rezeki pada jalan yang dia tak sangka-sangka. Saya tambah sikit. Dari sudut macam kita baca surah As-Sajdah Ya. dan surah Ad-Dahri pada pagi Jumaat. Kenapa kita baca? Sebab ada hadis yang dikaitkan dengan Jumaat akan berlaku pada kiamat akan berlaku pada hari Kiamat. Jumaat. Jumaat betul. Kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Jadi digambarkan dengan kematian, digambarkan dengan kiamat, digambarkan dengan alam yang bakal manusia tempuh satu hari nanti. Supaya setiap hari pada pagi Jumaat, subuh-subuh hari Jumaat, fikir akhirat, fikir kiamat, fikir mati. Dia macam ni Ustaz, dia macam reset by weekly. Ya. Bukan income weekly je. Reset iman by weekly tu ada. Oh, okey. Sebab tu ada kaitannya. Jadi bukan saja-saja suruh baca surah Al-Kahfi malam Jumaat, surah Yasin malam Jumaat. Dia Ustaz, orang kita baca subuh Jumaat tu, dia nak dapat sujud tu. Yalah, faham. Memang ada kelebihan tu. Tapi tujuan asal. Betul. Okey. Apa kaitan antara surah tu dengan masa tu? Pada hari itu ke ataupun pada Situasi waktu tersebut. situasi tu. Jadi semuanya itu berkait dengan pemahaman. Ya. Okey. Maka jawapannya anda akan dapati melalui Think Quran. Ya. Ya. So saya tambah sikit lagi bos-bos tadi. Maknanya bila faham, maknanya kita membaca dengan faham surah-surah yang Tuan Guru sebut tadi. Even Yasin dibaca pada mingguan. Saya selalu sebut di masjid Banyak surau. orang hafal. Baca 1,000 kali semua hidup. Betul. Bukan puluh kali, bukan 1,000 kali. Ustaz, imagine average masyarakat secara umum, walaupun ramai tak baca, tu average surah masjid baca by setiap bulan 4 kali. At least. Tak masuk tahlil, tak masuk malah kundi-kundi lagi. 4 minggu sebulan, 4 kali, kali dengan 12, sebulan, setahun dia ada berapa? Lebih kurang 48 kali lah. Almost. Betul. Kali dengan kalau 5 tahun, kalau orang tu hidup 50 tahun, 2,400. subhanallah. Dan memang dia ingat insya-Allah. Kalau tak ingat pun lancar lah baca. Tapi kalau tanya, kan? Tanya apa maksud intipati? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Apa cerita? Itu kalau dibaca dengan tadabbur, Menangis. confirm tak lalu makan lepas tu. Itu je nak cakap bos. Itu je nak bagi tahu. Kan? Ini baca ayat tu boleh sembang lagi. Welcome malam ni sebelah luar.
sembah lagi. Ustaz jangan bagi tahu makna dia apa. So yang mana tengah dengar ni, apa ayat yang tadi Ustaz Puma bagi tahu tu, tuan-tuan cari sekali, cari sendiri makna dia. Saya yang baca ni pun nak mengemar. Kan? Sedikit Allah bagi faham sikit lah. Tapi maknanya macam tu. Oh, Saya kalau yang subuh Jumaat tu Tuan Guru kan, ayat apa? Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na. Dia tak boleh pi. Kat situ saya baca saya start. Tu. Faruji'na na'mal salihah. Dia macam tu je. Inna muqinun. Saya bukan kata saya tidak ada ilmu, tapi maksudnya ni dia. Ini yang kami bawa tuan-tuan, Bos Bob. Dan sebab tu saya masya-Allah tabarakallah, saya tidak ada pilihan kedua Ustaz Abijit. Bos Nazmi tak ada pilihan kedua. Satu je pilihan saya ada. Saya dapat tin Quran, saya tak ada pilihan. Aku kena bawa projek ni. Aku kena bawa, tak ada pilihan. Itu cerita dia. Dia bukan sekadar projek. Dia adalah jihad. Misi, ya jihad. Jihad. Dia misi istilah jihad. dia, Ustaz. Ya, faham. Sebetulnya jihad. Dia bukan sekadar projek saja, tapi dia adalah misi jihad. Dia masalah masyarakat kita takut Ya. dengan istilah jihad tu. Ada, tak apalah. Maknanya kita bagi nampak skop betul. dia lebih luas lagi. Yang betul jihad lah. Dia adalah satu perjuangan. Betul. Tak mau dengan sebut jihad. Datuk- Perjuangan. Founder kita pun sebut. Ya, Jihad. perjuangan untuk bagi setiap individu Muslim untuk memahami Betul. ataupun untuk mentadabbur makna di dalam Betul. Al-Quran. Allahu Akbar. Sebab tu saya kata kalau zamannya sudah sampai untuk ya macam-macam di luar sana fitnah kerosakan. Zamannya sudah sampai juga untuk umat Islam kembali bangkit. Ya, kembali pada Al-Quran. So saya nak kongsi yang terakhir iaitu hadis Nabi yang sahih riwayat daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkait apa dengan soalan yang dikemukakan tadi iaitu Nabi bersabda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'ana wa mathalul tamrah la riha wa ta'muha hulwun wa mithlul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an mithlu raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'ana kamathalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun rawahu Muslim. Hadis sahih. Hadis ni saya sebut kat Bos Bob. Saya dengar hadis ni belajar form 1 dulu. Sebab kami hafal Quran, ada belajar kitab Al-Hamalatu fi Adabil Quran Imam Nawawi Sa'ad. Jadi hadis ni ada hadis yang penting. Apa kata Nabi SAW? Perumpamaan orang mukmin ni yang dengar semua kita orang mukmin. Okay. Walaupun tadi saya sebut mukmin ada banyak level. Nabi sebut daripada buang benda di jalanan paling kecil sehingga yang paling tinggi. Tapi kita orang mukmin insya-Allah. Apa pun keadaan sahabat kita di luar semua orang mukmin. Cuma level baik masing-masing lah. Saya pun tak tahu level saya kat mana. Yaqra'ul Quran kama salyatul utrujah. Seperti orang mukmin yang baca Al-Quran ni seperti buah utrujah. Utrujah ni saya bincang dengan Tuan Guru tadi. Nak kata exactly buah kat Malaysia ni tak ada di negara Arab. Lebih kurang Macam lemon. Seperti mana lemon. Tapi dia ada bau lah. Dia ada sikit bau. Bau dan rasa dia pun sedap. Cuma lemon ni kalau kita makan masam lah. Cuma mungkin nak kena campur dengan something. Saya tengok dalam kamus dia ada sebut berkenaan dengan dia panggil lemon Yahudi. Oh, lemon. Lemon. Dia lemon lah, lemon. Mungkin lemon yang tanam di belah-belah negara Syam tu. Bukan lemon harga Yahudi Ustaz. Bukan lemon Yahudi. Lemon lah maksudnya dia punya rasa dan bau dia pun ada. Tapi lemon ni mungkin ada sebagai lemon yang sedap rasanya. Ya, Baik. ya. So, tu yang pertama. Kemudian itu yang kita kata mukmin yang membaca Al-Quran dan kita sebut membaca dengan kefahaman. Okey. Itu jelas. Kemudian seperti buah tadi tu yang sedap baunya dan baunya sedap dan rasanya pun sedap. Bau pun ada, rasa pun ada. Betul. Okey. Mungkin kalau kita sebut buah yang lebih dekat dengan kita tu macam buah Durian lah. durian ada orang reject juga macam honeydew. Honeydew. Kan bau dia. Sedap. Kan orang buat perfume Okey. honeydew. Okey. And then yang itu yang pertama. Yang kedua wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Quran masalut tamrah. Orang mukmin ni tak baca Quran. Dia mukmin tapi tak baca Quran. Dan boleh jadi baca Quran tapi tak faham. Tu takut juga. Okey. Pasal nak kena maksud baca tu kena faham. Betul. Sebab baca Quran memang kena faham. Seperti buah tamar. Sebab apa? Rasa ada, sedap. Bau tak ada. Bau tak ada. Allahu Akbar. Tapi okey jugalah. Okey. Okey jugalah tu kan. Tapi kita of course yang satu tadi kan. Betul. Kemudian wa masalul dia sebut kemudian wa masalul munafiq. Ni mudah-mudahan bukan kita lah. Terselamat mudah-mudahan. Nauzubillah. Iaitu orang munafik yang
membaca Al-Quran, orang munafik. Maknanya iman masalah lah, rosak. Tapi dia baca Quran. Seperti Raihanah. Baca Quran tapi benci pada Islam. Betul. Kan? Rihuha, bau dia bagus, rasa pahit. Ni masalah hati ya, iman problem. Wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Quran kamathal Hanzalah. Satu buah yang langsung tak ada bau dan tak ada rasa, iaitu orang munafik yang memang benci pada Quran. So ini level-level yang Nabi sebutlah. So makna kata bahawa Al-Quran ni tidak ada pilihan kedua, tuan-tuan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tak ada pilihan kedua. Makna kata baca dan faham itu serentak seiring. Bila baca mesti kita faham, ada nilai kefahaman. Bukan baca tak faham. Itu jangan kita ertikan membaca lagi. Menyebut saja. Mengungkapkan. Oh alhamdulillah hari ni saya dah mengungkapkan Quran. Cukup. Itu saya setuju. Kita setuju. Tapi kalau baca belum. Sebab apa? Nak kata baca. Okey, awak baca surah apa? Al-Kahfi. Cerita kat sikit saya sikit. Apa cerita surah Kahfi? Dia kata dah guna Quran nampak sikit. Alhamdulillah. Baru baca. Itu. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Hari ni kita belajar term baru. Membaca dan mengungkap. Membaca tu makna kata perlu disertakan sekali dengan kefahaman. Dia sama bila saya mengajar banyak program solat. Semalam saya sebut tadi, saya kata saya test pada beberapa orang makcik umur 60-70. 60 tahun baca kalimah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun. Tahiyyat tu tak ada seorang yang mampu terjemah. Maknanya saya kata selama ni bukan baca, mengungkap saja. Kalau baca tentu faham. Betul. Tunduk semua makcik tu. Allahu akbar. So tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton kita. Apa yang saya boleh simpulkan? Kejap lagi kita dah sampai ke penghujung ni. Kejap lagi kita akan satu round kita pergi kepada ahli panel kita. Surah Al-Fatihah yang mana wajib satu hari 17 kali kita baca. Yang mana kalau kita kali dengan populasi umat Islam, kita ambil lah 1 bilion. Mana kata 17 bilion kali dibaca satu hari. 17 bilion kali dibaca. Apa persoalan yang saya nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tengah mendengar ni? Setiap patah perkataan dalam surah Al-Fatihah, iaitu surah yang wajib kita baca setiap kali solat, sejauh mana kita memahami ataupun kita ni sekadar mengungkapkan saja. Itu persoalan yang saya tinggalkan untuk tuan-tuan dan puan-puan. So, untuk berkaitan dengan forum kita hari ini, saya nak tanya Bos Nazmi, kita punya saudara Nazmi, wakil dari syarikat Tinggi Quran. Soalan saya boleh kategorikan soalan yang antara takhiyah sebab kita dah nak gulungkan dah kita punya sesi Tinggi Quran tu apa. Sudah tentu ramai yang tengah dengar ni excited dah nak guna kan. Berapa harga dia? Berapa harga dia untuk orang dekat luar sana menggunakan Tinggi Quran ni? Orang kata nak fully function dah. Dia ada versi percuma ke? Ada yang kena terus bayar ke? Macam mana kategori dia tu? Okey, baik. Dalam pengguna Tinggi Quran, dia ada dua kategori. Okay. Yang pertamanya basic lah. Dia boleh belajar, dia boleh pakai, tapi sangat terhad. Modul pun sangat-sangat terhad. Kita ada limit kan dan sentiasa akan ada iklan. Dan kalau kita nak pergi kepada plus, maknanya untuk advance, kita dengan harga RM399 untuk kita menggunakan yang advance. Jadi kita boleh belajar semua modul, 900 perkataan, semua log daripada modul surah-surah yang ada. Dan semua iklan yang kita akan ada nanti, dia akan hilangkan lah. Lepas tu yang sebelum kita keluarkan Tinggi Quran, memang kita buat kajian yang sangat terperinci berkenaan dengan harga ni. Sebab apa, kalau kita tengok macam sebelum ni, saya pergi ke kelas belajar Quran, kelas Fardu Ain dan sebagainya. Yalah, dengan harga tu sekali, satu sesi, satu bulan lebih kurang dalam 150 ke 200 ringgit. Kalau kita tengok dalam setahun, yang ini lebih kurang dalam 1,000 lebih yang saya spend untuk belajar. Tapi harga yang sangat berbaloi ni dengan 399 bukanlah bulanan, bukanlah setahun, iaitu seumur hidup. Kita boleh pakai. Yang itu yang sangat baguslah Tinggi Quran. Kenapa tak buat 3,000 je harga dia? Dan kalau kita lihat, Sebab kenapa saya tanya macam tu? Rata-rata saya rasa sidang penonton kita bersetuju. Contoh kalau kita nak belajar doktor, berapa harga yang kita bayar untuk kita belajar doktor? Betul tak Ustaz? betul. Nak belajar jadi engineer, Betul. nak belajar bidang-bidang lain. Betul. Di Rusia sejuta. Sejuta. Doktor. 10 juta. So kenapa harga dia tu 399? Dah tu bukan bulan-bulan pula tu Ustaz. Seumur hidup. Masya-Allah. Betul. Betul. Kenapa kita letakkan, memang kita nak semua orang hari ini manfaatkan. Tak ada alasan. Macam tadi moderator Bos Bob bagi tahu, kalau kita tengok hari ni, saya sendiri pun ambil course engineering sebelum ni 35,000.
Saya boleh habiskan 35,000 untuk memang bagus, kita dapat kerja dengan gaji yang bagus. Tapi yang ini yang bagi saya dunia dapat, akhirat pun dapat. Dengan 399 ni sangat-sangat berbaloi lah. Sangat berbaloi. Seriously. Sangat berbaloi. Yes. Kalau geng-geng motor ni 399 ni ya. Nak beli RM10,000 pun tak lepas ni. Betul. Ada yang beli helmet sampai 12,000 pun ada. Betul. Yang beli helmet. Yang ini bagi saya satu isi rumah tu. Kita boleh gunakan Think Quran ni dan insya-Allah dapatkan sekarang Think Quran, jumpa dapatkan sekarang. Itu je lah. Okey, terima kasih banyak saudara Nazmi. Kita pergi kepada Ustaz Abijit. Ustaz Abijit, kata-kata kata untuk sidang penonton kita yang mana dah dengar daripada tadi, satu simple word berkaitan dengan Think Quran. Apa Ustaz Abijit nak bagi nasihat kepada semua? Terima kasih banyak-banyak kepada saudara Fakhrul Razi. Sebagai penutup, saya ingin ajak kita semua merenung sejenak. Kalaulah hari ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjemput kita berpindah ke alam yang baru, apakah usaha kita untuk selamatkan diri di alam yang baru sana? Kalaulah sehingga ke hari ini kita hanya ingin menjaja, aku dah banyak baca Quran, aku dah banyak solat, aku dah banyak buat baik. Tiba-tiba sebenarnya semua jenis kebaikan yang Allah cerita dalam Quran kita tak faham, semua jenis larangan yang Allah cerita dalam Quran kita tak faham, dan kebanyakannya dah pun kita langgar. Tiba-tiba kita rasa nak selamat di akhirat sana. Dan itulah dia Think Quran yang menjadi batu loncatan untuk kita ada jawapan dekat Allah. Aku telah berusaha ya Allah, walaupun setakat 50 perkataan, tapi Allah, sekurang-kurangnya betul. aku dah berusaha ya Allah. Betul. Jadi jangan tunggu lama untuk kita melangkah ke arah yang lebih baik. Bukan sekadar untuk dunia kita, bukan sekadar kita dapat hidup lebih bahagia dengan Al-Quran di dunia ini, tetapi kita dapat hidup bahagia di akhirat sana. Kita beli 399 tu bukan untuk dunia kita Allahu di sini sahaja, tapi sebenarnya kita laburkan untuk satu pelaburan yang infinity. Investment terbaik Ustaz lah. Investment terbaik. Kenapa kita boleh laburkan 1,000 untuk investment sekian-sekian, tapi kita tak boleh laburkan 399 Allahu Akbar. untuk masa depan kita di akhirat? Itulah dia yang saya cuba nak ajak kita semua faham dan hayati betul-betul apa yang misi Think Quran bawa. Mana kata apa yang saya nak simpulkan pada Ustaz Abijit begitu tuan-tuan dan puan-puan. Jangan merisikokan akhirat anda dengan harga 399 tadi tuan-tuan dan puan. Disebabkan sayangkan 399 tu, kan? Merisikokan apa kehidupan kita di alam sana. So 399 nak dapatkan sekarang tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kata banyak alasan, terus dapatkan. So kita pergi kepada Tuan Guru kita. Tuan Guru, apa kata-kata terakhir untuk sidang penonton kita yang tengok daripada tadi, saya rasa ramai yang tak berganjak daripada awal tadi ni, berbagai topik panas yang kita bawa. Satu ungkapan yang simple daripada Tuan Guru untuk sidang penonton kita, berkaitan dengan Quran, insyaAllah. Ya, terima kasih saudara Bob dan sidang penonton semua. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma farratna fil kitabi min syai'. Allah tak tinggalkan sesuatu pun, semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Allah jadikan, kata Nabi SAW dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta', bahawa kata Nabi, aku tinggalkan bagi kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Sunnah, betul. Maka basic kepada memahami Islam itu sendiri adalah asasnya kembali pada Quran Sunnah. Maka untuk memahami Islam, untuk memahami kehidupan ini, untuk menjadi seorang hamba Allah, perlulah memahami Al-Quran. Betul. Maka inilah di hadapan anda Think Quran, tampil untuk memberikan kefahaman sebagai pencetus, pembuka untuk anda, siapapun anda ni orang yang faham agama ataupun anda tak tahu apa pun tentang agama, tentang Islam, anda berpeluang untuk melalui satu jalan yang mudah untuk anda memahami Islam. Allahu Akbar. Maka jangan lepaskan peluang ni,
Kerana kita khawatir peluang ni diambil kembali oleh Allah. Sebab semudah dan semurah 399. Apalah sangat 399. 399 ni tak tahu nak bagi tahu dengan dunia hari ni. Ustaz tahu Ustaz? Habis-habis Covid ni, kuih sebiji RM1. Allah, saya kata kuih sebiji RM1. Tiba-tiba berup naik. Oh, semua kat ni. Taklah kita duk beli baru dalam Covid baru ni baru 3 rupang, 5 rupang, 85. Tiba-tiba je RM1. Asal macam tak mau beli tapi teringin. Betul. Kalau kuih harga sebiji RM1, tak kita kira lah mutabak ke, biryani ke apa ke kan. Jadi kalau benda-benda yang keperluan, Betul. kita katakan ni makanan, ini adalah keperluan harian kita. Betul. Tuan-tuan, sebenarnya keperluan iman dan takwa kita adalah Al-Quran. Jadi kenapa kita nak hanya korbankan 399 ni, kita rasa macam besar. Kita sanggup habiskan duit kita untuk dunia kita. Betul. Kenapa tidak untuk akhirat hanya dengan 399, sesuatu yang bermanfaat untuk Akbar. dunia kita dan akhirat kita. Bagi saya tidak ada kata kalam lain. Anda memang cerai lah kalau anda tak memilih ting Quran. Dan apabila anda telah memilih ting Quran, sampai jumpa lagi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Tu dia kata-kata anda memang cerai kata Ustaz kalau tak guna kata Quran, dan kalau anda guna anda memang sampai. Alright. So, kita pertama dengan Ustaz Pumar kita, kan? Ustaz Pumar kita, apa kata-kata terakhir Ustaz Pumar kita, kan? Untuk sidang penonton kita, kan? Sebagai kata-kata penutup insya-Allah. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Last word saya, dahulu tidak ada, sekarang sudah ada. Itu je nak bagi tahu. Dahulu sekian lama tercari-cari. Bos Nazmi beritahu nak pergi kelas, komitmen kita, masa kita, kan? Segala macam mengekang. Kan? Bukan tak mau, mengekang. Kan? Nak pergi, anak sakit telinga. Nak pergi, wife ajak pergi situ. Ialah kehidupan. Sekarang tuan-tuan, tidak ada alasan lagi boleh kita lepaskan kerana berada 24 jam berteman dengan kita. Apa lagi alasan? Tolong jawab pada saya sekarang. Kan? Apa lagi alasan? Kan? Jangan dalam toilet je tuan-tuan pegang benda tu. Lain punya tempat, kedai makan, stesen bas, tunggu Grab, kan? Airport. Selagi ada capaian internet, dan kita dunia saya pun tak tahu kat mana tak ada internet. Duduk kampung sahabat-sahabat kita orang asli pun ada internet, lagi laju daripada kita kat bandar pula kadang-kadang, kan? So, inilah dia peluang, kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Let's go. Guna tuan-tuan untuk masa depan terbaik diri kita, keluarga kita, zuriat keturunan kita, insya-Allah, negara insya-Allah lebih baik, makmur dengan masyarakat yang sejahtera. Wallahu alam. Terima kasih. Terima kasih semua tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, Bos Bob, Bos Nazmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia daripada Ustaz Pumar kita. Saya nak ucapkan barisan kepada barisan panel-panel kita, daripada Tuan Nazmi, daripada wakil daripada Ting Quran, daripada Ustaz Abejid, Tuan Guru Ustaz kita Syahul Hamid, Ustaz Pumar kita, kan? Saya nak bagi satu kata penutup untuk tuan-tuan sidang penonton. Petikan daripada surah An-Nisa ayat 82 yang mana saya baca terjemahan dia. Allah bagi tahu apa? Patutkah mereka bersikap demikian? Tidak mahu memikirkan, mentadabur isi Al-Quran. Kalaulah Al-Quran itu datang daripada bukan sisi Allah, nescaya mereka akan dapati banyak persisihan di dalamnya. Kan? So mana kata kita dah dengar hari ini betapa pentingnya kita baca dan memahami Al-Quran. Barulah dikategorikan sebagai baca. So jangan berlengah lagi tuan-tuan dan puan-puan. Jangan disebabkan tidakkah kita melambat-lambatkan untuk kita memahami Al-Quran ini, merisikokan kehidupan kita di alam sana. So, itu saja daripada kami. Saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton kita yang dengar daripada awal sampai habis. Anda memang sampai. Kita jumpa lagi. Bob, kita katakan, jangan kata ting Quran tak payung. Jangan kata ting Quran tak payung. Anda memang sampai. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.